Okey, ada benda yang tak kena GST. Ya, ada perkara yang bukan sahaja tak dikenakan sebarang cukai, tapi juga tak memerlukan kewangan. Jadi ini adalah peluang untuk kita sama-sama mengetahui apa agaknya perkara-perkara yang mungkin tidak melibatkan kewangan jika kita ingin memulakan perniagaan. Ya, dan bagi mereka yang nak menambah pendapatan tu kan, tak sabar-sabar nak memulakan perniagaan, tapi cara yang betul, teknik yang betul, modus operandi yang sebaik mungkin untuk menjayakan perniagaan kita, menambah pendapatan, bagaimana? Kita bersama tetamu kita, Hezri. Ya, Tuan Syed Abdul Aziz Al-Kubra yang bersama kami pada ketika ini dan pun bersedia untuk berkongsi mengenai topik modal tanpa wang yang kita pernah sentuh lebih kurang 3 minggu yang lalu. Tuan Syed, kita jumpa lagi. Ya, sebentar mungkin kita berehat selama 2 minggu. Ya. Alhamdulillah. Okey. Sekali lagi jelaskan maksud modal tanpa wang itu macam mana? Tuan Syed, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hezri dengan Tasnim. Okey, modal tanpa wang ini bermaksud dalam konteks perniagaan dan juga untuk menambah pendapatan keluarga. Di waktu-waktu ekonomi yang begitu mencabar sekarang kan, dengan berbagai-bagai tema GST dan sebagainya, saya merasakan rakyat Malaysia harus berganjak dan beralih paradigma daripada melihat memulakan sesuatu perniagaan itu harus dengan wang. Jadi dalam konteks perniagaan yang sebenar dan hakiki, dia ada 2 jenis modal. 2 jenis modal yang paling mustahak. Dan yang pertama itu digelar sebagai modal tanpa wang, intangible capital. Dan lagi satu tangible capital, iaitu wang itu sendiri. Baik, modal tanpa wang ini bermaksud kita mempunyai kemahiran yang tinggi di dalam menguruskan perniagaan. Itu yang pertama. Kemahiran, competency we are talking about. Dan yang kedua, karakter kita sendiri, tabiat kita sendiri. Tanpa 2 perkara mustahak ini, berilah wang berjuta sekalipun, seorang peniaga ataupun seorang suri rumah tangga ataupun seorang yang ingin menambahkan pendapatan akan menghabiskan wang begitu saja. Tuan Syed, ini juga menjadi satu permasalahan kenapa banyak perniagaan tidak menjadi-jadi kan. Ramai yang ada mindset ataupun pemikiran stereotip di mana kita cerita tentang modal, kita bagi duit. Tapi ia bukan duit ataupun wang ringgit semata-mata. Modal ni apa yang Tuan Syed kongsikan? Jadi mungkin boleh rungkaikan dengan lebih jelas lagi. Baik. Daripada aspek yang pertama, modal tanpa wang ini bermaksud kita harus mempunyai kompetensi. Maksudnya kemahiran yang tinggi tentang perniagaan yang ingin kita ceburi itu sendiri. Bermaksud kalau anda di luar sana ingin berniaga makan, anda harus pandai memasak. Kalau anda ingin berniaga sebagai pelancongan, anda harus tahu tempat-tempat di dunia. Jangan hanya berharap melalui dengan diberikan modal-modal anda akan boleh bergerak begitu. Itu kemahiran. Itu kemahiran. Ataupun anda ingin menjadi pengacara seperti Hezri ataupun Tasnim, mesti berkemahiran tinggi. Mesti berkemahiran yang tinggi di dalam komunikasi dan sebagainya juga. Ini modal tanpa wang. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus mempunyai karakter dan tabiat yang baik. Antaranya, mesti bersikap positif dengan uang. Jangan begitu negatif dengan uang. Ramai orang bersikap begitu negatif dengan uang. Okey, bila cerita positif negatif dengan wang ni, mungkin boleh kongsikan dari segi situasi. Apa yang boleh kita fahamkan? Orang yang positif dengan uang melihat uang itu sebagai satu alat untuk mencapai tujuan. Orang yang negatif dengan uang ini melihat uang itu sebagai satu yang amat menjengkelkan jiwa, mendengkikan. Lihat orang punya banyak uang, kita sakit hati. Itu tanda-tanda orang yang negatif dengan uang. Orang yang positif dengan uang melihat orang yang lebih, no problem. Tiada apa masalah. Itu tanda-tanda begitu. Sikap itu penting. Sikap ini akan menarik uang. Kalau kita tidak mempunyai sikap yang baik dengan uang, kita melihat uang itu sebagai musuh, sebagai sesuatu yang menyakitkan, merosakkan, uang tidak akan datang kepada manusia. Ini modal tanpa wang. Dan dia menjadi prasyarat utama untuk semua manusia berjaya di dalam apa jua bidang yang dilakukan. Bermakna modal tanpa wang juga boleh mempengaruhi ataupun memberi kesan sama ada positif ataupun negatif terhadap kewangan yang kita ada. Benar. Okey. Seorang peniaga ataupun seorang yang ingin menambahkan pendapatan, dia kalau bermula dengan modal tanpa wang, dia tidak akan perlu risau tentang siapa yang akan membiayai perniagaan saya. Dia akan bermula dengan dirinya dulu. Dia akan bermula dengan apa yang ada di sekeliling. Dia akan selalu bertanya, apa yang boleh dilakukan kerajaan kepada saya. Namun dia akan bertanya, apa yang boleh saya sumbang untuk membina diri sendiri. Begitu. Okey. Baik. Nak share modal sekarang?
Okey, untuk modal kewangan ya kita sama ada kita boleh menabung, ada pun kita boleh meminjam. Tapi untuk modal tanpa wang pula persediaan dia macam mana? Sumber-sumber yang kita boleh gunakan ataupun bagaimana untuk membina kekuatan modal tanpa wang tu. Yang pertama, saranan saya kepada rakyat Malaysia yang ingin menambah pendapatan sama ada secara sambilan ataupun sepenuh masa. Tingkatkan kemahiran dulu. Cari model-model perniagaan yang anda rasa bersesuaian dengan jiwa. Cari model-model perniagaan begitu. Walaupun berniaga nasi lemak, cari model-model perniagaan yang baik. Cuba 2-3 tempat, jenis-jenis sambal yang baik. Ataupun you nak buka mekanik, kedai-kedai mekanik. Ataupun zaman sekarang untuk mengurangkan perbelanjaan, untuk mengelakkan membayar GST di workshop-workshop, anda boleh belajar do it yourself. Skill-skill. Kalau sekadar ingin menukar minyak hitam kereta, oil filter, I think Malaysia has to move to become more Americans. We cannot keep on staying being Malaysians. Lebih hands-on. Yeah, we need to be hands-on. Masyarakat Malaysia harus lebih berkemahiran tinggi. Ini yang saya rasa masyarakat yang K community, knowledge community. Dengan begitu kita akan menjimatkan kos-kos membayar upah buruh. Itu saja. Ini pun sebahagian daripada modal tanpa wang. Jadi Tauke kena tahu buat kerja juga Tuan Zaid. Wajib. Okey. Satu lagi situasi di mana modal yang dimiliki adalah servis yang ditawarkan. Umpamanya apabila saya sebagai pengguna saya membeli sesuatu barang, baju dan sebagainya, apabila servis yang ditawarkan begitu elok dan mungkin cara dia jual, cara kalau ada kerosakan dia hantar balik dan cara penjual itu mengatasi masalah-masalah dia berdepan dengan customer itu sendiri juga penting. Saya kira ia akan menyebabkan lebih ramai datang. Saya suka servis dia. Kita beli terus dengan dia. Secara tidak langsung akan terus membuatkan lebih ramai yang datang membeli produk-produk tertentu. Tak gitu Tuan? Betul Tasnim. Dalam konteks itu, dalam konteks servis yang kita berikan, sebuah perniagaan yang baik, walaupun sekecil mana yang kita lakukan, if you can offer an exceptional quality, maksudnya satu khidmat yang beyond expectation, orang tidak sangka, pada harga RM10 goreng pisang cheese yang diberikan dengan senyuman yang begitu ikhlas dan juga ucapan terima kasih, itu modal tanpa wang yang kebanyakan peniaga-peniaga di Malaysia kebanyakannya bukan semualah, kebanyakannya terutamanya yang berniaga begini kurang sifat-sifat itu. Jadi kadang-kadang bila mengambil wang dari pelanggan itu mata pun enggak mau dilihat, tak mau memandang mata. Apatah lagi senyuman. Iya, apatah lagi senyuman. So kita yang membayar wang ini membayar dengan sakit hati. Satu, walaupun makanannya sedap. Walaupun kadang-kadang sedap, tapi kita membayar dengan sakit hati. Itu menjahanamkan modal tanpa wang itu sendiri. Dan promosi dengan mulut ini begitu lebih berkuasa. Mujarab lagi mujarab daripada media-media, tuan-tuan. Dengan dalam terma bahasa Inggeris dengan izin, a smile won't hurt. Kan? Kadang-kadang kita tengok kita bayar. Tak susah mana pun nak senyum. Tak perlu bayar kan. Kadang-kadang kita bayar muka masam betul. Macam tuan cakap lah, nak bayar pun. Kali korang tak nak bayar tapi sebab nak makan. Tidak susah untuk senyum, tak susah untuk ucap terima kasih. Datang lagi. Ini akan menambahkan lagi sentuhan tu. Ya, mudah sangat. Cuma kita ini kadang-kadang mungkin tidak terdedah kepada modal tanpa wang itu. Kita melihat, begini saja, begitu saja, transaksi begitu saja, di mana-mana, daripada pasar kepada pasar malam kepada pasar minggu, begini sikap kita sebagai peniaga. Jadi kesinambungan perniagaan itu terjejas. Bila mana ada yang lebih baik, mempunyai modal tanpa wang yang lebih baik, datang ke dalam pasaran, mereka tewas. Ini antara punca-punca besar. Jadi nasihat saya kepada peniaga-peniaga di luar sana, kalau anda ingin berniaga, mahirlah dengan modal tanpa wang itu. Dan itu juga jatuh dalam kategori pengurusan modal juga ya, pengurusan modal tanpa wang itu. Untuk memastikan perkhidmatan itu ataupun sentuhan kemanusiaan tu wajib sentiasa tip top ya, Tuan Zaid. Dengan izin kan, it is always high touch before high tech. Kita selalu ingat itu. Di dalam perniagaan itu modal tanpa wang, senyuman, tanda terima kasih. Hospitality itu bagi saya penting. Kerana saya juga
menjual, saya juga membeli. Jadi saya rasa kepentingan tu kena ada balance. Kerana kalau saya pergi kat satu tempat, saya rasa ramai juga bersetuju. Kerana jika servis yang ditawarkan begitu macam tak ada senyuman, masa muka, saya tak pergi balik. Walaupun sedap mana. Saya pergi pada orang yang kurang sedap tapi menawarkan servis yang lebih baik. Jadi benda-benda ni perlu kita fikirkan sebelum kita memulakan sebarang perniagaan, biarpun kecil mana perniagaan tersebut. Betul, Tasnim. Baik. Kita dah banyak belajar dah. Jika kekurangan modal wang, tetapi ada kita ada kemahiran tertentu, ada bakat ataupun kemampuan yang kita kategorikan sebagai modal tanpa wang ni lebih. Betul. Jadi macam mana kita nak gunakan itu supaya untuk menampung kekurangan dari sudut modal wang tu, Tuan Syed? Baik, contohlah contoh mereka mempunyai kemahiran tertentu ni dan kurang sedikit daripada segi sumber kewangan. Contoh modal tanpa wang begini adalah rasa hormat yang tinggi kepada orang. Itu modal tanpa wang. Yang pertama, yang kedua keyakinan yang ada. Yang ketiga mungkin cara berkomunikasi yang baik. Ketiga ini kalau dirangkumkan boleh membawa si A ini kepada bank-bank yang melihat ataupun kawan-kawan yang mempunyai wang namun tidak berniaga dan dihampiri orang sebegini dan dengan penuh keyakinan dia bercerita dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan komitmen, dengan integriti yang tinggi, maka terbina kepercayaan. Because di dalam dunia perniagaan, di dalam dunia interaksi manusia, yang penting adalah adakah kita ini boleh dipercayai ataupun tidak. Kalau kita ini dilabelkan sebagai boleh dipercayai, pergilah ke mana pun, kita mampu memohon bantuan daripada kawan-kawan, daripada peniaga-peniaga lain, daripada bank itu sendiri. Boleh. Itu yang penting. Tapi kalau muka ini kita sudah dilabel sebagai itu tidak boleh dipercayai. Jadi walaupun kita mempunyai wang yang banyak, masalah. Jadi tanpa wang ini penting. Sikap, cara, karakter itu penting. Itu penting. Penting sekali. Dan dia menjadi asas di bawah yang membentuk kejayaan seseorang. Tanpa karakter dan kompetensi, manusia tidak akan mencapai kehebatan. Okey, memang banyak hari ni tip dan juga panduan yang kita perolehi daripada Tuan Syed sendiri. Okey, Tuan Syed, sekiranya cukup modal tanpa wang, cukup wangnya, bagaimana untuk kita memastikan perniagaan tu biarpun sekecil mana dapat terus berjaya, dapat bertahan? Kenapa tak semua perniagaan dengan adanya semua elemen-elemen positivity, elemen modal tanpa wang, sikap karakter, tak semua perniagaan boleh berjaya? Jadi bagaimana secara ringkas, mungkin boleh Tuan Syed kongsikan panduan? Pesanan saya adalah agar peniaga-peniaga yang mencuburi apapun jenis perniagaan untuk menambah pendapatan, belajar untuk hidup lebih moden dan melabur kepada membangunkan diri. Contohnya seperti belajar tentang branding. Walaupun kita menjual nasi lemak di tepi jalan, namun branding itu penting. Branding itu penting. Itu yang antara yang terutamanya. Kalau sudah mempunyai wang, mempunyai modal tanpa wang, kita juga harus education, kita harus mempunyai pelajaran. Kita tidak boleh menjalankan perniagaan ini terus-terusan secara old school, ortodok begitu lagi. Sebab dunia ini makin popular. Itu penting. Branding adalah satu perkara yang amat begitu berkesan di dalam menentukan kesinambungan perniagaan yang diceburi oleh mereka-mereka ini. Branding itu penting. Personal branding you talk about product branding itu pun penting juga. Okey. Saya rasa mengenai penjenamaan peribadi, boleh kita terokai dengan lebih lanjut. Bagaimana penjenamaan peribadi dari sudut, saya rasa dari segi kekuatan modal insan itu sendiri, identitinya, personality, bakat dan kemahiran yang juga boleh kita kaitkan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Satu tajuk khas mungkin, Tuan Syed? InsyaAllah. Satu hari nanti. Sebagai menggulungi perbincangan kita hari ini, apa perkara pertama yang perlu setiap usahawan peniaga di luar sana lakukan untuk memperhalusi modal bukan wang mereka? Boleh. Silakan. InsyaAllah. Mungkin kita akan melihat satu dalam konteks yang lebih baik nanti di tempat yang akan datang ataupun di siri-siri yang akan datang.
modal tanpa insan, modal insan itu sendiri, modal tanpa wang itu sendiri, dan dalam bentuk branding dan sebagainya juga. InsyaAllah. Ya, baik. Jadi terima kasih Tuan Syed. Banyak yang kita pelajari hari ini. Ingat, bukan kalau ada wang berjuta-juta atau modal yang banyak tidak menjamin kejayaan sesuatu perniagaan. Betul. Modal tanpa wang juga penting bagi untuk memastikan perniagaan anda terus berjaya. Ya. Yang penting anda bahagia, Ya. kita bahagia, pengguna bahagia, peniaga bahagia. Semua bahagia. Kita tahu bahawa kestabilan emosi tu, itu yang kita nak kata kita selesa, kita senang kalau kaya alhamdulillah. Yang penting tak ada masalah, itu kita nak. Jangan sabut-sabut, jangan stres kerana hidup akan diteruskan. Banyak dugaan yang pasti akan datang dalam kehidupan kita. Yang penting kita hadapi dengan semangat, dengan kekuatan. Kalau kita mungkin tidak kuat seorang diri, kita ada kawan-kawan yang boleh membantu kita.